أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita dapat sambung lagi siri kita dalam mengupas ulum Al-Quran melalui kitab Mukhtasar Al-Itqan fi Ulum Al-Quran yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, kita terus masuk ke bab yang seterusnya dalam kitab ini, iaitu Al-Hathu ala tilawatihi, iaitu galakan dalam membaca Al-Quran. Yustahabbul iktharu min qira'atil Qur'ani wa tilawatihi. Amat-amat baik ataupun dapat pahala ataupun kita kata sunat al-ikthar, kita memperbanyakkan, kita membanyakkan membaca Al-Quran. Qala ta'ala muthniyan ala man kana dhalika da'buhu. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan Tuhan memuji sesiapa yang mempunyai sikap yang sedemikianlah, yang rajin membaca Al-Quran. Yatluna ayatillahi ana al-lail, mereka yang membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam. Wa akhraja Muslim an Ibni Umar, dan Imam Muslim menyebut, mengeluarkan hadis daripada riwayat Ibni Umar, la hasada illa fi ithnain, tidak ada hasad dengki melainkan pada dua perkara. Yang ni kita dah urai dah. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Jadi tidak ada dengki melainkan pada dua, seorang lelaki yang Allah Ta'ala, seorang lelaki atau seorang manusia lah, seorang manusia yang diberikan Allah akan Al-Quran, lalu dia ni mendirikan, mengamalkan, membaca Al-Quran, mengajarkan dia sepanjang malam dan sepanjang siang. Maksudnya hidup dia ni terlibat dengan Quran selalulah, kan? Tak kira lah apa pun. Ada setengah orang dia bekerja, macam-macam kerja dia buat, tapi dia beramal dengan Quran dalam kerja dia tu. Ada setengah orang yang mengajar Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang menjadi imam di masjid. Yang penting ada kaitan lah dengan Al-Quran. Dan juga orang yang diberi harta, kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan yang betul, memberi nafkah kepada keluarga, menolong orang yang susah, bayar zakat, membina perkara-perkara yang baik, support kewangan untuk perkara-perkara yang baik, maka dua jenis orang ni kita patut rasa dengki dan kita teringin nak usaha nak jadi macam mereka ni juga. Okay? Sebab apa? Sebab terlampau hebatnya, ataupun terlampau amazingnya lah kedua-dua perkara ni. وعن ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Okay. Yang ni okay, maksud dia di sini daripada Abi Sa'id, daripada Ibni Mas'ud. Dia kata, Nabi kata siapa yang baca satu huruf daripada
Al-Quran, maka dia dapat satu kebajikan. Dan kebajikan itu digandakan kepada 10, sepertinya. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dan Abi Sa'id Al-Khudri pula meriwayatkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya ini adalah hadis qudsi, man syaghalahu al-Qur'anu wa dhikri an mas'alati. Sesiapa yang Quran dan berzikir pada Allah itu menyibukkan dia sampai dia tak ada nak berdoa. Kan, baca Quran rajin, berzikir rajin sampai dia lupalah nak doa, nak minta ke Allah apa dia nak tu. A'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin, maka aku memberi kepada dia sebaik-baik apa yang aku bagi kepada yang orang yang minta pada aku. Maksudnya orang yang terlupa nak minta ni, kan, dia pun dapat juga. Sebab apa? Sebab dia terlupa nak minta tu bukan dia terlupa nak minta sebab dia pergi enjoy ke apa. Tetapi dia ni terlupa nak minta sebab dia sibuk dengan Al-Quran. Orang hafal Quran, kan? Macam kita ni lah. Hafal Quran. Hafal Quran ni dia bukan boleh macam orang lain. Masa tu tak cukup untuk dia. Dia kena mengulang Al-Quran. Dia kena buat i'adah. Ulang bacaan, ulang hafazan. Ulang sampailah kita kata boring lah. Kita kata ni boring sungguh lah. Kan? Sebab apa? Sebab sehari ulang sampai 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk. Bukan sikit. Kan, letih lah. Jadi sampai berdoa pun tak ada. Berdoa pun tak sempat. Maka Allah Ta'ala akan bagi sama banyak macam mana yang orang yang berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan tu Allah Ta'ala akan tunaikan. Okay, dia perumpamaan dia macam ni lah. Kalau sekiranya kita bekerja untuk seseorang, kan, orang lain semua kerja sampai waktu orang pergi minta gaji dekat bos. Bos, saya dah kerja dah 8 jam. Jadi saya nak gaji lah. Boleh tak bos bagi? Bos pun bagi lah. Nak ambil gaji, kan. Dia main minta, kan. Bos bagi. Dia buat kerja, dia main minta. Kita pula puluh buat kerja ni. Buat kerja sampai terlupa nak minta gaji. Terlupa dah nak minta gaji ni. Kerja lah. Ingat. Kesian ke bos. Bos buat bisnes, kan. Kita ni sebagai pekerja, kita nak tolong bos, nak bagi bos sonok. Kan, kita pun buatlah kerja. Terlupa dah nak minta gaji. Tapi bos bagi gaji tak? Bos bagi. Bos akan bagi, bahkan bos kata, hang ni bagus sungguh lah. Hang tak pikat gaji orang kerja. Hang pikat nak tolong aku. Tak apa, aku bagi. Lebih baik daripada apa yang aku bagi pada orang-orang lain. Lebih kurang macam itulah perumpamaan dia. وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ. Dan ketinggian kalam Allah itu berbanding kata-kata yang lain. Macam kita duk kata ni lah, kata-kata ahli falsafah, quote Instagram, quote TikTok, quote cendekiawan, syair, kan. Perumpamaan antara Al-Quran dengan benda-benda tu, lagu dan sebagainya, seperti ketinggian Allah Ta'ala berbanding dengan makhluknya. Nampak tak? Jadi Allah dengan kita ni tak boleh banding lah. Memang tak ada tolok bandingnya. Macam mana kita nak compare kita dengan Allah, kan? Jadi samalah juga kata-kata yang selain daripada Quran tu, kalau kita compare dengan Quran, tak boleh compare. Sebab Quran ni jauh lebih tinggi. Kadang kita duk kata, dengar lagu ni rasa sonok. Dengar lagu rasa sonok dekat Quran lagi, berkali ganda rasa sonok lagi. Rasa tenang. Okay. Wa'an Abi Umamah Sudai ibn Ajlan. Dia kata apa? Iqra'ul Quran. Dia kata, Nabi kata lah. Daripada Abi Umamah dia riwayatkan, dia kata, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih.
bacalah Quran, sungguhnya Al-Quran akan mai menjadi syafaat pada orang yang baca Quran. Wa an ummil mu'minin Aisyah wa an ummil mu'minina Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi Muhammad SAW, anak Sayyidina Abu Bakar. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Okay. Jadi rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran, maka akan dilihat oleh ahli langit di bumi ni. Dia tengok di bumi ni nampak seperti mana orang di bumi tengok di langit. Kita kalau pada waktu malam kita tengok di langit, kita nampak bintang berkelipan. Kan? Jadi malaikat ahli langit, dia tengok ke bawah, dia nampak benda yang sama juga. Bumi gelap, nampak benda sama juga, berkelipan. Apa benda yang berkelipan tu? Bintang lah. Bukan bintang, tapi rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Jadi rumah kita kena ada lah bacaan Al-Quran ni. Jangan tinggal lah. Wa an Anas maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Dan Anas kata, terangilah rumah kamu dengan solat dan membaca Al-Quran. Solat apa ni? Solat sunat. Jadi kita ni duduk di satu zaman yang kita kata zaman yang jauh daripada huda, daripada petunjuk yang telah ditunjuk oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi pada zaman dulu, kebiasaannya mereka ni, orang Islam, pergi solat di masjid. Semuanya solat di masjid, orang lelaki, dan tinggal anak-anak dan isteri di rumah. Dan kemudian mereka balik dan sembahyang sunat di rumah. Dan juga kehidupan mereka ni penuh dibacakan Al-Quran dan sebagainya. Rumah ni ada suasana. Sekarang kita tengok zaman kita ni, rumah tidak ada suasana. Suasana Quran tu tak ada. Kita tidak perlu nak jadi Islamik ataupun kita kata perlu untuk menggembar-gemburkan bahawasanya kita ni Islamik dan sebagainya. Tak. Tapi amalan ni kita buat sebab kita buat kerana dia agama kita dan kerana kita diajar oleh Nabi untuk buat benda tu. Bukannya untuk orang lain, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri supaya suasana rumah kita ada keadaan macam ni. Wa 'anin Nu'man ibn Bashir. Okey. Nu'man ibn Bashir, sahabat Nabi, dia kata apa? Afdalu, dia bagi tahu bahwasanya Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umat aku adalah membaca Al-Quran, Nabi kata. Wa an Samurah ibn Jundab. Dia kata apa? Dia bersabda bahwasanya Nabi dia berkata bahwasanya Nabi bersabda, kullu mu'dibin, okey, yajibu an tu'ta. Yang ni dia silap ni, dia tulis dia silap. Okey, dia kat sini kullu mu'dibin yajibu an tu'ta ma'dabatuhu. Ma'dabatuhu, bukan mad'abatuhu ni, dia terbalik silap. Jadi ma'dabatuhu, mim hamzah, mim alif hamzah, dal ba ta ha, terbalik dal dengan hamzah tu. An tu'ta ma'dabatuhu, setiap daripada orang yang menjemput kenduri, wajib kita hadir kenduri dia. Ini kaedah lah. Kaedah dalam Islam. Sesiapa yang ajak kita pergi rumah makan,
wajib kita hadiri. Kalau sekiranya tak ada apa-apa ni lah, maksudnya benda-benda yang haram lah, maksudnya normal lah orang ajak makan kan. Ataupun tak ada halangan apa-apa lah. Okay, kita ada kerja dan sebagainya. Okay, wajib lah kita hadir. Wa ma'dabatullahil Quran, dan hidangan ataupun majlis makan, jemputan makan Allah Ta'ala itu Al-Quran. Fala tahjuruh, maka janganlah sesekali kita tak mai. Itu maksudnya. Jadi, bila orang buat majlis membaca Al-Quran, majlis mempelajari tafsir Al-Quran, majlis mempelajari cara bacaan Al-Quran, kalau kita tak ada halangan apa-apa, kita ada masa dan sebagainya, wajib kita hadir. Sebab apa? Sebab ini adalah kenduri Allah Ta'ala. Jemputan kenduri Allah Ta'ala untuk kita mai. Maka wajib kita mai. Dan jangan sesekali, Nabi kata, fala tahjuru, jangan sesekali hampa buat tak tahu. Jangan sekali hampa jauhkan diri. Itu maksudnya. Wa an Ubaidah al-Makki, ya ahlal Quran, la tuwassidul Quran. Wahai ahli-ahli Al-Quran, jangan duk buat Al-Quran ni serupa bantai. Kan? La tuwassidul Quran, janganlah kamu berbantalkan Al-Quran. Okey. Watlu haqqa tilawatihi ana al-laili wan nahar, dan bacalah Al-Quran ni dengan sebenar-benar bacaan dia pada siang dan malam. Wa afshuhu wa tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun. Nabi kata apa? Wahai ahli Quran, janganlah kamu tuwasilul Quran, janganlah kamu ni pandang enting pada Quran. Senang kita nak terjemah dia macam itulah. Pandang enting ataupun memperkecilkan Al-Quran. Dan bacalah Al-Quran ini dengan sebenar-benar bacaan dia, dengan makna dia, dengan tajwid dia, dengan kita kata kesedaran bila kita baca, mengambil pengajaran daripada dia. Wafshuhu wa tadabbaru, dan telitilah dan bertadabburlah. Maksud dia cuba faham makna dia tu, dan kaitkan dengan diri kita. La'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Okay. Qadrul qiraati wal khatmi, kadar kita membaca Al-Quran dan khatam, menghabiskan baca Al-Quran. Waqad kana lis-salafi fi qadri al-qiraati 'adat, dan bagi orang-orang salaf, orang-orang salaf ni maksudnya orang-orang yang terawal lah, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in yang terawal tu, dalam 300 tahun yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi bagi mereka ni ada kadar-kadar pembacaan. Setiap orang mempunyai kadar-kadar pembacaan yang dijadikan sebagai kebiasaan dia. فَأَكْثَرُ مَا وَرَدَ فِي كَثْرَةِ الْقِرَاءَةِ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 8 ختمات. Dan terdapat riwayat yang paling, kita kata paling banyak lah orang yang boleh baca Quran ni, paling cepat dia boleh baca, iaitu seseorang yang dia khatam Al-Quran dalam masa satu hari satu malam sebanyak 8 kali. Itu adalah yang terbanyak yang telah direkod lah dalam sejarah kita ni. Maksudnya ada orang yang dia mampu khatam Al-Quran 30 juzuk tu 8 kali satu hari satu malam. Macam mana dia buat? Kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya disebabkan masa ni pada zaman dulu dia lebih panjang lah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, antara tanda hari kiamat tu masa semakin
pendek lah. Okay, jadi masa panjang ada daripada kalangan salaf, orang-orang yang terdahulu yang berjaya membaca dan khatam Al-Quran sebanyak 8 kali 30 juzuk tu adalah masa satu hari satu malam sahaja. Arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. 4 kali khatam waktu malam, 4 kali khatam waktu siang. Wayalihi man kana yakhtimu fil yaumi wal lailati arba'an, dan ada orang pula yang khatam sebanyak 4 kali satu hari dan satu malam. Wayalihi salasan, dan ada yang 3 kali. Wayalihi khatmatain, ada yang khatam 2 kali. Wayalihi khatmatun wahidah, dan ada orang yang wayalihi khatmatan wahidatan, dan ada yang berjaya khatam sekali dalam satu hari satu malam. وقد ذمت عائشة ذلك فعن مسلم ابن مخراق قال قلت لعائشة إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا فقالت قرأوا أو لم يقرأوا كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. Okay. Jadi walaupun kita sebut tadi ada yang boleh baca Quran dah khatam banyak kali satu hari satu malam tu kan, tetapi Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, dia kata itu bukan satu benda yang terpuji untuk dibuat, bukan benda yang bagus untuk khatam banyak-banyak itu cepat-cepat. Jadi Muslim Ibn Mikhraq ni sahabat, dia mai kepada Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, ada satu keadaan ni, kawan-kawan kami lah, mereka ni, salah seorang daripada mereka ini membaca Al-Quran, satu malam dia khatam 2 kali atau 3 kali. Lalu Aisyah jawab, mereka baca ke atau mereka tak baca ke, yang penting dia dengar ni. Aku bersama Rasulullah SAW dalam satu malam yang sempurna. Maksudnya malam yang panjang lah. Okay. Maka Nabi membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Dan tidaklah Nabi melalui satu ayat yang ada dalam dia tu khabar gembira, melainkan Nabi akan berdoa dan mengharap pada Allah agar dia dapat khabar gembira tersebut. Dan tidaklah satu ayat yang dalam dia tu ada ancaman, ada yang memberi kita rasa takut disebabkan ada cerita pasal azab dan sebagainya, melainkan Nabi akan berdoa dan minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak cerita apa? Jadi Nabi pun tak pulun nak khatam laju-laju macam tu. Nabi baca surah-surah yang penting, yang ada banyak pengajaran, dan pengajaran tu diambil, disemat dalam dada. Itu cara yang betul, bukannya pulun nak khatam. Wali zalika man kana yakhtimu fi lailatain. Ada yang khatam dalam masa 2 malam. Okay, 1 kali khatam dalam masa 2 malam. Walihi man kana yakhtimu fi kulli thalath. Ada yang 3 hari baru khatam. Wa huwa hasanun. Dan pada pandangan ulama kita ni, kalau 3 hari boleh khatam tu okey. Dalam masa 3 hari. Maksudnya 1 hari baca 10 juzuk. 1 hari baca 10 juzuk. Okey lah tu, elok lah. Dan saya pun kenal ada kawan-kawan saya yang hafal Quran, yang memang dia ni 3 hari sekali khatam, 3 kali sehari khatam, 3 kali sehari khatam. Sebab dia memang hidup dia baca Quran dia. Dia tak buat kerja lain. Dia tu imam lah. Kan? Jadi 3 kali sehari khatam, 3 kali sehari khatam. Sebab dia baca 10 juzuk sehari. Kan? Hidup dia yang tu lah.
Alhamdulillah lah. Dia dapat anugerah macam tu. Hidup dia macam tu. Tapi dia sendiri pun kena jaga diri dia. Macam kita ni tak boleh macam tu lah. Kita ni sebab terlibat dengan macam-macam. Tak apalah, kita adjust lah. Janganlah semestinya 3 hari nak khatam tu budak lah. Sebulan khatam pun boleh. 1 hari 1 juzuk. Wa kariha jama'atul khatmi fi aqalli min dhalik. Dan ada sebahagian ulama depa kata kalau buat juga, maksudnya khatam juga dalam masa 1 hari ke 2 hari ke, itu makruh. Tak bagus. Paling cepat pun 3 hari. Itu yang paling cepat lah, yang paling bagus. Paling bagus dan paling cepat. Wa yalihi man khatama fi arba' dalam masa 4 hari. Thumma fi khams, thumma fi sit, thumma fi sab'. Wa hadha awsatul umuri wa ahsaniha. Ada yang orang khatam 7 hari. 7 hari ni mengikut Imam Asyuti, dia kata had ni yang terbaik. Okey, 7 hari yang terbaik. Okey, awsatil umuri wa ahsaniha, dia adalah yang terbaik dan inilah yang paling sederhana lah. Wa huwa fi'lul aktsarina min as-sahabati wa ghairihim, dan itulah yang dibuat oleh kebanyakan sahabat dan tabi'in. Wa an Qais ibn Abi Sa'sa'ah annahu qala ya Rasulullah fi kam aqra'ul Quran. Dalam berapa lama aku nak baca Quran ni? Dia tanya pada Nabi Muhammad SAW. Qal fi 15. Nabi kata dalam masa 15 hari, iaitu 2 minggu lah. Qultu inni ajidu aqwa min dhalika. Lalu dia beritahu kepada Nabi, aku boleh laju daripada 2 minggu pun aku boleh. Lalu Nabi kata, qal iqra'hu fi jumu'ah. Maka bacalah Quran tu khatam dalam setiap Jumaat, hari Jumaat. Jadi 7 tu kita pandai bagilah, 30 bagi 7. Makna kata kena sehari tu kena baca dalam lebih kurang 4 juzuk lebih sikit. 4 juzuk baca, 4 juzuk lebih sikit boleh kot. 4 juzuk lebih sikit orang yang hafal Quran ni sah ya. Tambah-tambah orang yang memang masyi lah, kita kata masyi 1 juzuk 45 minit dia. Kan? Ada setengah tu 1 juzuk 30 minit, setengah jam. Tapi biasa-biasa 45 minit lah, habis laju pun. Saya duk baca Al-Baqarah tu, kalau Al-Baqarah juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, semuanya lebih kurang 45 minit lah. Okay. So 1 hari ni kira 3 jam lebih sikit lah ambil untuk Quran. Kalau baca saja pun boleh kita tak mengulang kan, baca saja sama juga. Dapat juga fadilat berikut hadis ni. Wali dhalika min man khatama fi 8 thumma fi 10. Ada yang habis dalam 8 hari, 10 hari. Thumma fi syahr, ada yang habis dalam masa 1 bulan. Thumma fi syahrain, ada yang habis dalam masa 2 bulan. Fa'an Makhul bin Abi Muslim فقيه الشام في عصره كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في 7 وبعضهم في شهر وبعضهم في شهرين وبعضهم في أكثر من ذلك. Okay. Jadi Makhul ni dia kata sahabat-sahabat Nabi dulu khatam Quran dalam masa 7 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan sebahagiannya lebih daripada 2 bulan pun dah. Wa an Abi Hanifah annahu qala man qara'a al-Qur'ana fi kulli sanah marratayn faqad adda haqqahu. Sesiapa yang membaca Al-Quran seluruhnya pada setiap tahun 2 kali. Saya 2 kali khatam setiap tahun. Setiap tahun kita khatam 2 kali. Faqad adda haqqahu, maka dia telah menunaikan hak dia, atau menunaikan tanggungjawab dia lah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam urida ala Jibril, arada ala Jibril fi sanati allati qubida fiha marratain. Kerana Nabi Muhammad SAW pada penghujung nyawa baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi menunjukkan bacaan
sebanyak 2 kali kepada Jibril alaihissalam. Jadi Imam Abu Hanifah kata kira hak paling kurang pun untuk seorang tu buat dia kena khatam 2 kali dalam setahun. Itu yang paling kurang. Dan zaman kita ni senang lah. Untuk khatam ni senang sangat lah sebab ada macam-macam bantuan untuk khatam. Wa qila yukrahu at-ta'khiru an khatmihi akthar min 40 yawman. Dan makruh seseorang itu dia melewat-lewatkan khatam lebih daripada 40 hari ila uzr tanpa ada sebab. Fa'an Abdullah bin Umar sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kam takhtimul Quran qala fi 40 yawman. Ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca Al-Quran berapa lama baru khatam? Nabi beritahu dalam masa 40 hari. Jadi sebab itulah ulama ambil dia kata makruh lah kalau lebih daripada 40 hari. Lah makna kata kalau 40 hari maksudnya dalam masa 1 bulan lebih sikit. 1 bulan lebih sikit. Kalau 1 bulan lebih sikit mana kata dalam setahun tu boleh khatam 10 kali lah. Okay. Jadi kita ni ada uzur. Jadi kita boleh kata kita ni ada uzur. Sebab apa uzur kita? Macam kita katalah kita buat urusan yang lain untuk cari duit dan sebagainya lah. Buat urusan lain, belajar, subjek-subjek lain banyak lagi. Sukan lagi kita buat dengan kawan-kawan lagi, kita duduk dan sebagainya. Okay, untuk masa sekarang, masa umur kita sekarang ni, kita cubalah setahun 2 kali dulu. Cuba takat setahun 2 kali dulu. Jangan duk pulun sangat. Buat takat ni dulu. Utamakan benda-benda yang membina kehidupan kita juga. Itu pun sama penting dengan Quran. Ilmu, akhlak, jati diri, kekuatan fizikal, duit, itu semua benda yang sama tinggi dengan Al-Quran lah pada zaman sekarang ni. Jadi kita kena letak dia sama-sama. Nanti bila kita dah dewasa, dah settle down, dah ada keluarga, dah ada anak-anak semua dah besar apa semua, kan, masa dah tenang, masa tu baru kita pulun untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab masa tu dah tidak ada kepentingan dah untuk kita bekerja teruk macam ni, nak cari duit dan sebagainya. Pada waktu muda ni kerja sungguh-sungguh, cari duit, kumpul duit, supaya pada waktu tua nanti kita tidak ada kerunsingan. وقال النووي في الأذكار المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. Okay, jadi Imam An-Nawawi pula kata yang sebaiknya yang dipilih, pendapat yang dipilih adalah benda tu bergantung pada orang. Jadi setiap orang ni dia ada kemampuan dia untuk dia boleh baca dan dia dapatkan pengajaran ataupun faedah daripada bacaan yang dia baca tu. Jadi setiap orang berbeza lah. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. Okay. Jadi yang maksud di sini bahawasanya kalaulah seorang tu sibuk, dia ni mengajar ataupun kerja dengan government, kerja lah, ada banyak kerja macam-macam, maka dia ni baca Quran sekadar yang dia tahu kata benda tu tak mengganggu lah bacaan dia tu, tak mengganggu lah kerja-kerja dia tu sampai kerja dia tu terabai, okay, ataupun jadi tak sempurna. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. Jadi
kalaulah orang tu tidak disibukkan dengan benda lain, dia maksudnya dia tak ada apa, hidup dia ni dah habis dah, dah settle lah macam saya kata tadi. Duit pun dah banyak, anak-anak pun dah tak perlu pada dia, kan? Dia cuma duduk di rumah, rumah pun dia dah beli, kereta pun dah ada, semua benda dia dah ada lah. Okey lah. Tidak ada hutang, tidak ada apa, maka kenalah baca Quran lagi banyak. Cuma janganlah baca sampai tahap orang kata boring, sampai tahap rasa meluat, dan juga tahap yang kita kata sampai dia hilang, terlampau letih lah, terlampau letih sampai hilang kita kata uh, tumpuan. Jadi bila dah ni dia mula baca laju-laju lah. Hazramah ni maksud dia baca laju-laju, baca terlampau laju, sampai tak ada tumpuan. Jadi macam itulah kadar membaca Quran. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Cukup dulu sampai setakat ni. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.